Maknanya daripada hadis ni, sehari sahaja kita berpuasa kepada Allah dengan benar-benar pada jalan Allah yang betul, maka Allah jauhkan kita sepanjang 100 tahun perjalanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi ini. Allah berikan lagi kesempatan masa, peluang dan ruang kita dibangkitkan pada pagi ini. Tapi bukan sekadar bangkitnya jasad. Kalau sekadar bangkitnya jasad, itu baru setaraf dengan yang bukan Islam. Sebab pada pagi ini orang kafir pun bangun juga. Tapi kita bukan hanya membangun atau membangkitkan jasad kita semata-mata, tetapi kita bangun dan bangkit sekali jasad dan juga rohani kita. Bukan hanya badan saja yang kita tegakkan, tetapi kita tegakkan juga kalimah Allah di dalam perkara ibadat kita dengan menjalankan tuntutan yang diperintahkan Allah, yakni solat fardu subuh secara berjemaah. Maka itulah menjadi titik perbezaan antara golongan yang beriman dengan golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harap-harapnya Allah bangkitkan kita di dunia ini untuk melaksanakan perintah Allah. Maka harap-harap nanti Allah bangkitkan kita di hari akhirat dalam keadaan hamba yang tunduk kepada Allah, sehingga Allah menempatkan kita di tempat yang paling mulia di sisi Allah, iaitu syurganya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tutup siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik.
Dalam sepotong hadis Nabi SAW yang berbunyi, man shoma yauman fi sabilillahi azza wa jalla ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin, atau kama qala rawahu Imamun Nasa'i. Mafhum hadis, man shoma yauman fi sabilillahi azza wa jalla, barang siapa yang berpuasa sehari. Dalam hadis ni sebut sehari je, yauman. Fi sabilillahi azza wa jalla, dan puasanya itu semata-mata pada jalan Allah azza wa jalla. Maka jawabnya, ba'adallahu minhu jahannama, maka Allah akan menjauhkan dia daripada api neraka Jahannam masirata mi'ati amin, iaitu sejauh perjalanan 100 tahun. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Maknanya daripada hadis ni, sehari sahaja kita berpuasa kepada Allah dengan benar-benar pada jalan Allah yang betul, maka Allah jauhkan kita sepanjang 100 tahun perjalanan. Tu sehari, kalau kita puasa 30 hari, berapa ratus tahun. Itu dalam kadar tiap-tiap tahun lah, setahun sekali. Dah berapa tahun kita puasa? Mungkin ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dikalikan dengan 30 hari itu ataupun 29 hari, dah berapa? Kali pula dengan 100 tahun seperti mana dalam hadis sebut. Jauh. Tak campur lagi dengan puasa sunat dah pula. Kan? Makna kata, tapi dengan syarat. Syaratnya fi sabilillah. Puasanya itu mesti pada jalan Allah. Maksud pada jalan Allah ni ada 3. Yang pertama, maksud pada jalan Allah, yang pertama dari sudut akidah. Maknanya jalan puasanya, akidahnya kena betul, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Lain daripada ni tak terpakai. Biar puasa sampai tak buka pun, tapi kingko ayah pin tak jadi. Kan? Dan kaedah fiqahnya pun betul. Dari sudut ilmu fiqah ni, maknanya pegangan mazhabnya betul, cara ibadat, cara berpuasanya betul. Dan dari sudut yang ketiga, tasawufnya, iaitu dia berpuasa lillahi ta'ala, seperti mana kita ikrar dalam sembahyang kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang pada ayat tu tak ada sebut saumun, tak ada sebut saum, tapi saum puasa ni masuk dalam nusuki. Inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, wa nusuki itu maksudnya ibadat-ibadatku yang lain termasuk puasa. Ya? Kemudian hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya kerana Allah Tuhan sekalian alam yang menjadikan alam ni semua, termasuk aku. Buat betul-betul ikhlas. Sebab tu kata iblis laknatullah, dia setelah dia dihalau oleh Allah, maka dia berjanji pada Allah, dia akan cuba menyesatkan anak cucu Adam. Tetapi dia jawab, ila ibadikal mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas. Apa makna ikhlas? Baca suratul Ikhlas. Nah, sebab tu dalam suratul Ikhlas tak ada ayat perkataan tulis ikhlas, tapi namanya ikhlas kerana keempat-empat ayat tu menerangkan apa itu ikhlas. Ikhlas ni asal perkataan khalas. Khalas ni makna selesai, sudah. Mana ikhlas ni selesai, tak ada nak ungkit, tak ada nak kata apa. Dan buatnya tak ada kerana yang lain. Sebab tu disebut kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad, esa. Maknanya apa saja kamu buat untuk Allah yang ahad. Satu saja, ahad artinya satu. Maknanya satu saja tujuan kamu, iaitu apa yang kamu buat hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami minta tolong. Kalau kita mengaji ilmu tafsir, dalam suratul Fatihah ayat yang saya baca tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, asal sebenarnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, kalau ikut kaedah bahasa Arab dia. Sebab na'budu tu maknanya kami sembah, iyyaka tu akan dikau. Jadi kalau betul ikut ayat, kami sembah akan dikau dan kami minta tolong akan dikau. Tetapi pada ayat ni susunan dia terbalik. Bukan na'budu iyyaka, tapi iyyaka na'budu. Maka di sini ulama menghuraikannya. Ulama kata kenapa disusun terbalik? Bila susunan tu terbalik, itu menunjukkan ada makna tersirat ataupun makna pengkhususan. Maka bila iyyaka, akan dikau dulu disebut, barulah na'budu kami sembah. Maknanya akan dikau kami sembah tu hanya engkau kami sembah. Maknanya tak ada yang lain, hanya engkau sahaja yang kami sembah. Dan hanya engkau sahajalah kami minta pertolongan. Sebab tu satu hari Imam Mekah mengimamkan solat jemaah di Mekah, bukan pada ayat-ayat yang lain, bukan pada surah-surah yang lain, tapi pada suratul Fatihah, pada ayat yang ini. Dia tersentak baca dalam keadaan sebab dan sedih, sehingga tak dapat nak terus. Iyyaka na'budu, sampai iyyaka na'budu tersentak dia, tak boleh nak sambung iyyaka nasta'in. Diulang patah balik, iyyaka na'budu, tak boleh. Nah, kenapa? Bila ditanya pada dia, betul, hari ini kebanyakan kita orang Islam menyembah Allah, tapi bahagian nak minta tolong, kita lupa Allah. Banyak kan nampak minta tolong hanya semata pada makhluk, tempat gantung harap semata makhluk. Macam sekarang ni, isu vaksin lah. Nah, vaksin salah satu ikhtiar kita. Tapi jangan sampai meletakkan pergantungan harap sungguh-sungguh kepada dia. Dia pun sekadar makhluk. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Sebab tu Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari sebut dalam kitab Hikam. Dia kata, ingat, makhluk ni tak boleh memberi manfaat dan tak boleh memberi mudarat. Sebab makhluk itu umpama bayang-bayang sahaja. Makhluk umpama bayang-bayang. Bayang-bayang boleh buat apa? Bayang-bayang tak boleh buat apa. Nak bagi manfaat tak boleh, nak bagi mudarat tak boleh. Tak kira apa nama pun, bila namanya makhluk, bagi baik tak boleh, bagi tak baik pun tak boleh. Macam saya nak bagi baik ke tuan-tuan, tak boleh. Saya mengajar ni, nak bagi tuan-tuan faham ayat Quran, nak faham ilmu agama, saya tak boleh bagi faham. Saya boleh cerita je. Dan yang boleh faham tu, Allah yang bagi faham, bukan saya. Kalau ulama, tok guru boleh bagi faham, mudahlah. Ngajar 100 orang, 100 keluar jadi ulama. Dah, berapa banyak buka pondok, 100 orang pelajar, tapi bukan 100 boleh jadi ulama. Kadang-kadang yang keluar tu pun boleh jadi ulama 3-4 orang, 5-6 orang. Dan selebihnya goreng burger gitulah. Sebab apa? Sebab ini adalah pilihan dan ketentuan Allah. Ikut Allah, kita cuma usaha dan ikhtiar. Begitu juga apa sahaja kaedah rawatan ke dan sebagainya, ingat, itu sebagai satu bentuk ikhtiar sahaja. Tak boleh nak buat apa pun, melainkan dengan izin Allah baru jadi boleh jaya. Semuanya dengan izin Allah. Jadi tempat gantung Allah. Jadi masalahnya sekarang, bila kita dah usaha dan ikhtiar, lapiklah dengan hajat dan doa kepada Allah. Jangan semata-mata ikhtiar, papah cocok waktu buat senyap itu je. Lepas cocok buat solat hajat pula perdana, buat doa munajat pula, minta sungguh-sungguh pada Allah. Sebab yang menyembuhkan Allah, bukan yang lain. Tak ada apa, cocoklah 18 kali pun kalau Allah kata tak sembuh, tak sembuh. Dulu ada dah mulut-mulut kata, selamatlah kita pas ni, dia kata. Berapa pula selamat dah, vaksin jumpa dah, pas ni COVID tak ada dah lah. Siapa cakap gitu? COVID ada ke tak ada bukan pasal vaksin tak vaksin. COVID ada tak ada itu kehendak Allah. Allah nak bagi ada, Allah nak bagi ada, tak ada. Terpulang pada Allah. Tak ada siapa boleh ubah. Sebab ini kekuasaan Allah.
Sebab tu umat tauhid dia akan fikir begini. Orang yang mengaji fikir begini. Orang tak mengaji tak boleh nak fikir begini. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Mana sama? Baik. Jadi berdasarkan hadis ni tadi, siapa yang puasa betul-betul ikhlas kerana Allah, semata-mata kerana Allah, maka katanya dalam hadis, ba'adallahu minhu jahannam, akan dijauhkan dia daripada neraka jahannam. Berapa banyak? Iaitulah masirata mi'ati amin, sejauh perjalanan 100 tahun. Maksud sejauh perjalanan 100 tahun, kata ulama, kamu ambil seekor kuda yang paling laju dalam dunia. Contohlah mana-manalah kuda Amerika ke mana ke, kuda tu memang champion, menang nombor 1 tiap-tiap tahun, dia paling laju sekali dalam dunia. Maka kata ulama, suruh kuda tu lari selama 100 tahun tanpa henti. Dengan kelajuan dia tu, dia lari 100 tahun tak berhenti-henti. Berapa agaknya dia punya jarak? Jarak itulah yang disebut sebagai masirata mi'ati amin, yakni sejauh perjalanan 100 tahun. Dan kata 100 tahun, suruh dia lari sebulan saja tak tahu dah jauh mana. Punya jauh. Tu baru sebulan dah kalau bayang 100 tahun. Mana jauhnya jarak orang yang berpuasa kerana Allah betul-betul pada jalan Allah, akan dijauhkan sejauh-jauhnya dengan api neraka jahannam. Itu baru sekali. Dan kalau berkali-kali puasa seumur hidup dan sebagainya, tiap-tiap tahun puasa, tambah dengan puasa sunat dan sebagainya. Lagipun, tetapi jangan kita bermudah-mudah dengan hadis ni. Walaupun hadis ni adalah hadis yang disebut sebagai khabar gembira, supaya kita tenang dalam mengerjakan ibadat. Tapi jangan overconfident. Jangan rasa macam sekali puasa pun 1 tahun dah, dia kata. Apa kot tikan nombor ekor sekali ni, buat 1 tahun. Jangan buat pasal begitu. Sebab apa? Satu hari Nabi dan sahabat-sahabat berkumpul. Kemudian Nabi buka cerita. Nabi kata, aku tahu siapa dia orang yang paling terakhir masuk ke dalam syurga. Hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim tak sebut nama, tapi ada riwayat lain ada sebut nama. Ada yang kata namanya Juhainah. Juhainah. Ada yang kata Juhainah tu bukan nama dia. Juhainah tu nama suku kaum dia. Nama dia betul Hanut. Wallahu alam, ni banyak riwayat. Cuma riwayat yang lain tu tak kuat. Riwayat yang paling kuat hadis riwayat Imam Muslim. Nabi bagi tahu, aku kenal ataupun aku tahu ada seorang yang last kali dia masuk syurga, tapi Nabi tak sebut nama dia dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian Nabi cerita dia ni tak tahulah berapa puluh ratus ribu tahun duduk dalam neraka. Akhirnya dia, tapi dalam neraka dia selalu memohon pada Allah, ya Allah, dia kata, keluarkanlah aku daripada neraka ni, aku tak tahan dah, siksaan dia aku tak tahan sangat. Nabi cerita ke para sahabat, kamu tahu tak betapa teruknya neraka ni? Iaitulah siksaan yang paling ringan sekali. Paling ringan, bukan paling berat. Tak mau cerita paling berat, cerita paling ringan dulu. Paling ringan, kata Nabi, ahli neraka itu dipakaikan dia slipper. Slipper neraka. Ada slipper tak? Dia tak kena empuk apa, tak ada pecah kepala ke, tak ada kena tumbuk ke, tak ada kena hentam ke apa, tak. Dia cuma dipakaikan slipper je. Bila dia pakai slipper neraka ni, menggelegak kepala otak dia, guluk gitu. Pakai je slipper ni, menggelegak terus kepala otak. Tu paling ringan. Sahabat dengar menangis terus sahabat. Kata Allah, dia kata, tu paling ringan aku, Allah. Pandang masing-masing dengan diri masing-masing, dengan dosa masing-masing, takkan aku paling ringan kot. Tu paling ringan dah macam tu, dia kata. Menggelegak kepala otak. Jadi orang yang last kali masuk syurga ni tak tahulah macam mana cerita dia. Dia kena macam mana teruk apa sebagainya, dah mungkin dosa dia banyak. Tapi sebab dia ada iman. Sebab tu Nabi kata akan dikeluarkan daripada neraka tu umat aku walaupun imannya sebesar biji sawi. Ataupun makna sebesar zarah sekalipun. Makna iman halus, iman cenamek je, iman cik. Tapi ada
dalam hati dia duduk dalam neraka, akhirnya dikeluarkan juga. Tapi nak ceritanya dalam ramai-ramai orang lain semua keluar dah, tinggal dia seorang ni, yang setengah riwayat kata namanya Juhainah ni. Dia last sekali. Kan? Bila dia keluar pula kata Nabi dalam keadaan merangkak. Merangkak gitu, merangkak. Berapa sampai merangkak dah berapa ratus ribu tahun kena hentam. Tak merangkak, tak sakit badan. Keluar merangkak dalam keadaan sakit. Keadaan hitam tak tahu macam mana. Hitam dah kena bakar, teruk dah kena bakar. Muka memang hodoh sangat. Teruk habis kena bakar dengan api. Takkan lawa. Ratu cantik dunia pun kalau kena bakar dengan api, bukan api neraka, api dunia baru kena bakar. Hodoh dah muka. Ini kalau muka dah hodoh dah. Keluar tu. Macam mana nak masuk syurga dalam keadaan muka macam tu, merangkak gitu pula. Maka Allah perintahkan pada dia masuk ke dalam satu kolam atau satu sungai yang dinamakan sebagai Qalamul Hayah. Ataupun makna kata sungai atau kolam kehidupan. Masuk dalam tu berendam. Rendam-rendam dia keluar balik lawa. Asal macam rupa yang asal Allah bagi balik rupa yang elok. Lawa muka dia, cantik, badan dia semua dah elok, tak ada dah hitam-hitam dan sebagainya. Kemudian dia dah mula duduk di depan pintu syurga. Duduk depan pintu syurga. Waktu tu riwayat cerita kawan-kawan dia dalam syurga ni, kita ingat lagi kawan-kawan kita, adik-beradik kita semua kita ingat. Jadi kawan kepada orang ni yang lah kali ni, nak saudara mara dia apa semua berkumpul depan pintu syurga sebab nak sambut dia. Sebab adik keluarga dia akan tunggu mana keluarga dia yang tak masuk lagi. Jadi tunggulah mana. Lambat betul dia ni seorang, dia kata. Dia pun bila duduk depan pintu kan, keluar satu kenyataan mengatakan bahawa inilah orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Selepas dia keluar daripada Jahannam, maka pintu neraka Jahannam sudah tertutup. Tidak akan ada lagi siapa-siapa pun yang akan keluar daripada neraka. Sebab dia orang last. Kan? Betul? Dia di depan. Kawan dia kata, nampak dah ni. Saudara mara masuk. Masuklah. Dia kata, cepat masuk. Dia tunduk senyap. Cepat masuk. Cepatlah masuk lagi. Kan tutup pintu syurga kan. Cepat masuk. Dia kata, bukan aku tak nak masuk. Dia kata, tapi aku malu. Dia kata, malu kenapa pula? Bila dia angkat kepala, tertulis di dahinya bekas Jahannam, atau setengah kata ulama banduan Jahannam. Orang bekas masuk neraka ada tulis ke dahi. Walaupun dia masuk syurga dah, tapi ada tulis. Maka malu dia kan. Kemudian saudara mara dia, ahli keluarga dia apa semua dalam tu sedih. Doa pada Allah, minta, ya Allah, sianlah ke dia nak masuk syurga tapi ada tulis nama bekas Jahannam ke dahi dia. Tolonglah ya Allah, hilangkanlah, bagilah dia kegembiraan. Allah makbulkan. Maka dipadam tulisan atas dahi dia. Dan dia mula melangkah masuk. Masuk dah kawan dulu duduk dalam neraka pun dia seksa. Masuk melompat terus lah dalam syurga sebab tengok cantik, elok, lawa semua. Macam-macam keindahan ada. Nak sonok dia, berlari-lari. Tapi akhirnya dia berlari-lari, dia tengok syurga ni penuh dah. Dalam hadis sebut itu. Syurga ni penuh dah. Sebab syurga ni dia satu tanah yang sangat luas, tapi ada satu tokek, satu orang. Setiap seorang ada satu syurga bagi dia. Kan? Maknanya kalau syurga tu nama dia. Jadi syurga ni ada dah orang dah. Syurga ni ada orang dah. Penuh lah. Syurga dia tak ada. Semua dah ada nama masing-masing dah. Dia kata, mana aku punya? Tak ada aku nak duduk tak mana? Sebab ni orang punya. Nak tumpang tak boleh tumpang-tumpang. Dia kena masing-masing punya. Tapi kata ulama, nak pergi ziarah boleh. Macam kita duduk kat syurga saya nak pergi jumpa orang Gua Payang. Teringat dia, dulu aku datang tempat dia kuliah, nak pergi tengok lah dia. Boleh, saya pergi ziarah ke syurga dia. Ziarah boleh. Tapi nak duduk tumpang tak boleh, kena duduk syurga masing-masing. Ada syurga masing-masing. Dan syurga pula dia ada tingkatan-tingkatan dia. Kalau syurga para nabi, para rasul, syurga para syuhada, ahli-ahli ulama, tinggi-tinggi syurga. Syurga dia hebat-hebat. Sehingga kan dalam riwayat cerita, kalau dia nak pergi ziarah syurga yang atas, syurga yang pangkat tinggi, boleh.
Tetapi Allah akan tutup syurga pangkat tinggi tu, dia punya hebat dengan cahaya yang sampaikan orang yang pergi ziarah tu, dia tak nampak hebat sangat syurga orang tu. Jadi dia sangka syurga dia hebat lagi. Padahal syurga dia bawahnya. Syurga atas power lagi. Nah, tapi Allah nak jaga hati dia supaya tak berkecil hati, pergi dia tak nampak hebat sangat. Jadi dia sangka syurga dia yang kat bawah tu lagi hebat. Padahal syurga atas tu power lagi. Sampai begitu Allah punya bijaksana maha kuasa. Kan? Kemudian apa nama tadi, laki ni tadi dia keluarlah balik dekat pintu syurga. Dia kata kepada Allah, dia doa, ya Allah, mana bahagian aku syurga tak ada dah, semua penuh semua duk orang punya dah aku punya mana. Kata Allah, cerita ni berulang. Dia suruh masuk, tengok tak ada lagi, masuk tengok, lebih kurang 2-3 kali gitulah. Bila lepas tu dia keluar sekali lagi, Allah kata, kamu nak macam mana? Kamu ada tak masa kat dunia dulu kamu suka satu-satu tempat? Dia kata ada lah. Kata Allah, kamu bayangkan tempat tu, dan aku akan bagi 10 kali dunia kepada kamu. 10 kali dunia, bukan 10 kali Gua payang cik. Dunia ni 10 kali Allah bagi ke dia. Orang yang last masuk syurga. Dia pun kata dia masuk Allah gembiranya, seluah-luahnya syurga dia. Sonok. Nabi dalam menceritakan hadis ni, Nabi ketawa, kata sahabat sampai nampak gigi Nabi. Sahabat-sahabat yang lain bila sampaikan hadis ni pun sampai bab ni ketawa sahabat. Sehingga sahabat-sahabat lain tanya kenapa Nabi ketawa. Tak tahu macam mana. Kawan ni ialah orang yang terakhir masuk dalam syurga. Makna kalau ikut ranking, dia paling rendah lah ranking dia. Paling rendah pun 10 kali dunia. Dan kalau yang tinggi, nak cerita hebatnya ganjaran ahli-ahli syurga. Paling rendah 10 kali dunia dapat. Kemudian bila cerita ni sampailah ke telinganya Imam Hasan Al-Basri. Bila Imam Hasan Al-Basri dengar, dia pun tunduk. Dia kata, andainya untung kalau akulah Juhainah tu. Dia kata, andainya untung kalau akulah orang yang dimaksudkan dalam hadis tu, yakni orang yang terakhir masuk syurga. Anak murid dia kata, ya Syekh, kenapa Syekh cakap gitu? Syekh sanggup ke nak masuk neraka Allah? Nak kena bakar ribuan tahun, patulah kali masuk syurga. Kami tak sanggup, kata anak murid dia. Kata Imam Hasan Al-Basri, memang kalau kira tak sanggup, aku tak sanggup juga. Tapi sekurang-kurang Juhainah dah disebut Nabi masuk gak syurga. Aku, Nabi tak sebut lagi. Nak silap-silap aku tak masuk dalam senarai. Juhainah teruk-teruk dia pun disebut dah. Nak jadi orang terakhir masuk syurga, makna dapat gak lah masuk syurga. Dah bahagian nama kita, confirm ada dah. Tu Allah dengar begini, menitis air mata. Menitis air mata para sahabat. Makna kata kita jangan confident dengan amal kebajikan kita buat. Belum tentu amal kita ni Allah terima. Nak kena jaga, dah buat, dah semayang, dah. Dulu tak kaki semayang, dulu kaki lepak warung kedai kopi. Ubah dah, kita dah hijrah dah makin tua, makin berumur, kita pun lekat di masjid surau dah. Duduk dengar kuliah. Jangan rasa diri kita dah jadi baik. Belum tentu. Sebab tu pesan Tok Guru Siddiq Noor pada saya. Dia panggil saya K lah, nama manja. Nama panjang Syakir, dia panggil K. K, dia kata, enta jangan confident. Walaupun orang dah panggil enta ni ustaz. Dulu orang tak panggil ustaz, dulu orang panggil encik biasa je. Bak dah mengaji, mula mengajar atas masjid surau, kamu jangan nak overconfident, jangan rasa zon selamat. Walaupun orang cium tangan kamu, walaupun orang panggil kamu ustaz, tolong keliling bawa kitab, silap-silap hari bulan sebelah kakimu dalam neraka, dia kata. Selai bulu roma kamu pun belum masuk lagi dalam syurga. Nak ceritanya, jangan kita rasa kita lebih baik pada orang.
Jangan rasa lebih orang cakap apa, lebih elok pada orang lain. Tapi kita nak jadi yang terbaik dan kita nak tolong orang lain menjadi baik. Itulah namanya kerja dakwah. Setengah-setengah tu kadang-kadang minta maaf cakap, ada orang tu bila dia dah masuk jemaah Islam seolah-olah macam dia ahli syurga dah. Orang lain semua pakat jadi ahli neraka. Jangan cakap begitu. Kita memang nak jadi yang baik dan kita nak tolong yang lain. Inilah yang kita buat muafakat. Kita tak tinggal kawan-kawan walau dia bekas musuh ketat macam mana pun, tapi kita nak cuba tolong supaya sama-sama kita boleh masuk dalam syurga Allah. Jangan rasa diri kita lebih bagus, akhirnya orang lain semua tak pakat tak bagus. Dan belum tentu. Belum tentu amal kita Allah terima. Semayang-semayang dalam hati ada sombong, ada riak, ada rasa ujub dan sebagainya. Habis. Dalam ibadat bila ada penyakit rohani begini, ada ujub, ada riak, ada takabur, haba'am mansura, kata Allah. Jadi debu yang berterbangan, tak terpakai sikit pun, tak ada apa pun. Balik-balik jumpa Allah, ingatkan banyak pahala buat balik, tak ada. Habis debu. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kitab hadis dia panjang. Saya tak ada nak hafal ni, panjang hadis ni. Cerita tentang bila dibangkit di hari kiamat di padang mahsyar, Allah panggil 3 golongan dulu. Lain tak panggil lagi. 3 golongan ni dulu Allah panggil. Golongan yang pertama Allah panggil Ahlul Quran. Geng-geng Quran, yang hafal Quran, yang taranum, yang masuk musabaqah, yang masuk tilawah, apa bagai inilah, pelajar-pelajar tahfiz, guru-guru Quran. Habis panggil ni geng-geng Quran. Panggil datang. Allah kumpulkan setempat. Allah tanya, "Hei, semasa di dunia dulu apa yang kamu buat?" Mereka pun kata, "Ya Allah, kami baca ayat-ayat-Mu. Kami muliakan ayat-ayat-Mu. Kami agungkan ayat-ayat-Mu, wahai Tuhan. Kami hafal dia gini-gini." Ceritalah macam-macam kelebihan mereka buat. Allah jawab balik, "Kadzabta, pembohong, pendusta, penipu kamu," kata Allah. Kamu baca Quran bukan nak muliakan ayat aku, bukan nak agungkan ayat aku, tapi kamu baca Quran supaya orang muliakan kamu, supaya orang puji kamu, supaya orang kata hebatnya, pandainya baca Quran, sedapnya baca. Kamu masuk pertandingan tujuan nak menang piala, bukan nak tegakkan ayat Allah. Macam lah ni, berapa lama dah merdeka? Kat 63 tahun, berapa ramai hufaz dah lahir, ahli-ahli Quran, para mufti dan sebagainya, tapi masih lagi belum boleh nak tegakkan undang-undang hukum Allah di atas muka bumi kita sendiri. Datangkan para ilmuwan agama, para yang menghafal Quran, takkan tak jumpa ayat-ayat hukum dalam Quran. Tilka hududullah, takkan tak jumpa ayat tu. Takkan tak jumpa ayat pencuri laki, pencuri perempuan, hendaklah kamu potong tangan mereka. Takkan tak jumpa ayat penzina laki, penzina perempuan, hendaklah mi'ata janda, sebat mereka dengan 100 kali sebat. Takkan tak jumpa ayat tu. 6,236 ayat masuk dalam kepala, masuk gitu je. Ni yang Nabi kata, umat aku akhir zaman baca Quran tapi sekadar di kerongkongnya saja, tidak di hatinya. Tanding-tanding tiap-tiap tahun buat tandingan Quran, dan setakat kadar dibaca. Kalau Al-Quran hanya untuk dibaca, maka Quran saling tak tumpah dengan surat khabar. Sama tarah dengan surat khabar adalah kalau sekadar baca. Kita buka surat khabar baca, lepas tu buang ke tepi. Kalau Quran hanya dibaca, Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi Quran hendaklah untuk ditegakkan ayat-ayat di dalamnya. Yang kamu tak hafal Quran pun, tapi setiap ayat kamu cuba nak tegakkan dia. Itu lebih baik. Habis separuh daripadanya habis dihumban dalam neraka. Yang selebihnya yang pertahankan ayat-ayat Allah selamat. Tu golongan Quran dah tu. Allah panggil pula golongan kedua. Golongan kedua siapa dia? Alim ulama. Mai sini alim-alim ulama, ahli-ahli ilmu. Maksud kat dunia ni hebat, berceramah dan sebagainya. Akhirnya dipanggil. Allah tanya, apa yang kamu buat di dunia dahulu? Masing-masing pakat jawab, kami ceramah, kami baca kitab, kami buat kuliah, kami ajar masyarakat untuk kenal Engkau wahai Tuhan, belajar tentang agama gitu-gitu macam-macam lah. Allah sekali lagi kata, kadzabta, pembohong, penipu, pendusta kau. Nah, kenapa pula?
Dah Allah kata kamu hidup di dunia dulu bukan kamu nak menyampaikan ajaran aku, tapi kamu nak mengejar populariti. Kamu nak orang sanjung kamu nak orang cium tangan kamu nak orang memuji-muji kamu bangga-bangga dengan panggilan syekh, panggilan ustaz, panggilan tok guru yang orang letakkan pada nama-nama kamu. Nah, kamu berbangga-bangga. Adapun hukum hakam aku kamu buat dia. Nah, isu kawan kita, saudara kita dipukul sebab berpuasa. Mana golongan alim ulama? Mana asatizah untuk mempertahankan orang yang berpuasa kemudian dipukul? Mana suara? Nah, masuk TV berkali-kali. Isu ni sejak tu. Dah macam mana cerita? Ni habis. Nak kejar, ada yang kejar populariti, ada yang cari duit ada. Dengan mengajar ni buat jadi nak cari duit. Nah, kami ada grup para ustaz-ustaz belah-belah utara. Saya tak nak sebutlah nama. Nah, dia WhatsApp dalam tu, dia kata, Ramadan dekat dah. Untung lah kita, dia kata. Saya tanya, apa pasal untung Ustaz? Kan, oi, lubuk emas ni. Apa lubuk emas pula? Oh, tazkirah. Nah, banyak job ah. Bila banyak job, banyak dah duit. Inilah yang dikatakan imanuhum fi sampulihim. Faham? Iman mereka duduk dalam sampul. Dia lebih ke sampul nak mengajar tu, bukan nak menegakkan. Sebab tu kadang-kadang ada perkara dia berani kata, ada perkara dia buat senyap, tak jujur. Nah, saya tak kira. Orang panggil kadang-kadang orang panggil ceramah di pejabat-pejabat kerajaan. Nah, AJK yang panggil tu bagi tahu, Ustaz, ni kerajaan ya, pejabat kerajaan, Ustaz jangan sentuh politik lah. Saya kata, kalau kamu nak panggil saya, ikut sekati saya nak kata apa. Kalau takut saya cakap benda yang kamu tak suka dengar, tak payah panggil saya. Panggillah ustaz lain ramai lagi. Saya bukan terhegeh nak orang panggil. Nampak? Apa yang saya nak kata, saya sebutlah. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tak kira siapa pun depan saya, hatta agung atau sultan sekalipun, kalau yang benar kita nyatakan benar, yang salah kita katakan salah. Nah, kulil haq walau kana murran. Berkatalah benar walaupun ianya pahit. Cakaplah, itulah kerja buat yang sebenar. Ini yang ditarbiah oleh guru kami, Tok Guru Siddiq Nur. Jangan takut pada siapa-siapa. Nak? Itu golongan alim ulama. Habis separuh dihumban dalam neraka. Separuh lagi selamatlah sebab kerja buatnya betul. Yang terakhir, yang ketiga, Allah panggil golongan mana? Golongan jihad fi sabilillah. Golongan yang berjuang, golongan yang takbirnya kuat, golongan pergi pasang bendera, panjat tiang gitu gini macam-macam. Allah panggil, mari sini semua ni. Golongan-golongan jihad ni, yang semangat berjuang ni. Nah, apa kamu buat di dunia? Allah tanya. Oi, kami bela agamamu wahai Tuhan. Kami tegakkan agamamu. Kami tubuh parti kami yang gitu gini-gini macam-macam. Sebut. Habis sebut. Kan? Allah kata kazabta, pembohong, penipu, pendusta kamu. Cengang semua. Allah kata, kamu dunia dulu bukan kamu nak tegakkan aku. Kamu nak tegakkan kamu. Kamu berjuang supaya orang sanjung nama kamu. Supaya kalau kamu mati esok, orang himpun di kubur kamu, kata inilah pejuang agama dulu. Kamu bangga dengan itu. Nah, ayat ni yang kata ulama, riak selepas mati. Mati dah, riak lagi. Nah, apa? Sebab berhajat. Berjuang, biar gah macam mana pun, lantang macam mana pun, tapi di hati jangan harap orang nak puji kita. Orang puji tak apa, tapi kita mengharapkan pujian, tu yang salah. Ada berjuang sampai berebut pangkat jawatan, ada. Tak dilantik jadi YDP merajuk, ada. Nah, berjuang kerana apa gini? Kan? Saya bukan taksub dengan guru saya, Tok Guru Siddiq Nur, tapi saya perhatikan dia. Dia berjuang daripada zaman muda lagi. Tapi apa banyak sangat jawatan yang dia orang bagi dia. Di Perak, tak ada apa sangat. Dapat ketua Dewan Ulama pun dia lepas. Pegang sekejap je. Dia kata tak boleh nak pergi lah. Dia nak fokus pondok dia, dia kata. Dia bukan gila jawatan. Ada orang konon berjuang lama, tiba tak dapat datang. Maju malah berjuang dah, dia kata. Berjuang penat-penat. Tapi orang tak sanjung pun, orang tak hargai pun. La ilaha illallah. Dia nak orang hargai, bukan Allah hargai. Cukuplah apa kita buat, Allah tahu. Bukan nak orang tahu, Allah tahu. Sebab nak bagi anak kunci syurga bukan orang, Allah.
Nah, orang pujilah kita melambung pun, dia tak boleh selamatkan kita daripada api neraka. Tapi kalau Allah puji kita, Allah boleh selamatkan kita daripada jurang-jurang api neraka. Jadi biar betul-betul, inilah mahalnya ikhlas. Bukan senang. Akhirnya sebahagian daripada pejuang tadi dihumban ke dalam neraka, sebahagian lagi dapat masuk ke dalam syurga. Nak ceritanya dalam hadis ni, golongan Quran dah hebat-hebat lah ke dah tu. Golongan ulama, golongan jihad pun belum tentu jalannya selamat kalau tak kena dengan cara yang betul dan hati yang betul. Jadi maksudnya, walaupun kita dah ke arah kebaikan, hati tetap kena jaga. Jangan confident dulu dah tak lekat di masjid, dulu lekat di kedai kopi, sekarang tak main dah kedai kopi, sekarang masjid lah, masjid surau. Rumah tu dengan masjid je, rumah masjid, ulang-alik gitu je. Walaupun dah begitu, jangan confident kita macam ahli syurga. Tapi menangislah kita kerana takut-takut kita ni ahli neraka. Maka berhati-hati, berjaga-jaga supaya hati kita jangan rasa confident dalam apa saja kita buat. Teruskan buat kebaikan, tapi jangan merasa baik, tapi cubalah jadi yang terbaik. Jadi moga-moga sedikit sebanyak tazkirah subuh yang kita kongsikan ni menyuntik dan meletakkan suatu kefahaman di hati kita dalam kerja buat amal kita, dalam kerja buat perjuangan kita, supaya jalan kita ni sentiasa betul, insya-Allah. Jadi tak apalah kita merendah diri pada orang lain pun, walaupun mungkin orang tu biasa saja. Dari sudut ilmu mungkin kita lebih, tapi tetap kita memandang dia lebih daripada kita. Mungkinlah dari sudut mengaji, saya duduk di pondok mengaji banyak kitab, nampak mungkin saya ada banyak pengetahuan, tetapi banding saya dengan tuan-tuan mungkin kalau ilmunya mungkin kurang, tetapi amalnya mungkin banyak. Saya amalnya mungkin sikit, sebab tuan-tuan hidup lebih lama daripada saya. Saya entah baru berapa tahun buat ibadat, itu pun kalau Allah terima. Tuan-tuan berapa puluh tahun dah buat ibadat. Kalau Allah terima semua, walaupun saya ustaz, tuan-tuan bukan ustaz, tapi yang Allah kira bukan ustaz tak ustaz, Allah kira amal yang sahih, amal yang ikhlas, maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tak belik kadang-kadang kita dengar berita ada seorang jemaah mati sujud nak meninggal pada hari Jumaat yang mulia. Kadang-kadang dia bukan siapa-siapa, dia bukan ustaz, bukan ulama, bukan tok guru, tapi dia orang biasa. Kerana hati dia ikhlas, Allah jadikan hari pengakhiran dia husnul khatimah, mati yang baik. Ustaz pun belum tentu mati baik, belum tentu lagi selamat. Jadi tidak ada orang cakap apa istilah zon selamat selagi mana, kata guru kami, kedua-dua kakimu tidak jejak di dalam syurga. Jadi kita ambillah kisah Juhainah tadi. Juhainah tu nama-nama orang Arab dah tu, suku kaum Juhainah ni zaman Nabi ada dah. Nak ceritanya, entah-entah mereka ni jenis buat ibadat dah pun boleh jadi orang lah dah kalau kita. Sebab tu tak boleh kita beringan-ringan dalam bab ibadat. Kena lawan, mujahadah, lawan hawa nafsu, berlumba-lumba. Orang lain buat 2, kita buat 4 pula rakaat. Mesti bersaing-saing dalam bab akhirat, sebab kita takut kita tak dan. Kalau kita jadi Juhainah tu boleh tahan kira lagi. Orang lah takut bawah dia lagi, tak dan, pintu neraka tutup lah lepas dia keluar. Jadi yang duduk dalam tu duduklah selama-lamanya. Dia masuk dia dalam syurga, pintu syurga tutup. Dua-dua pintu ni takkan buka dah sampai bila-bila. Jadi moga-moga sedikit sebanyak ni dapat memberi kefahaman kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun sikit pun jadilah. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi yang mulia ini. Yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan dan kesilapan itu datang daripada diri saya sendiri. Dari segi adabnya, adapun hakikatnya, kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa dikinal jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.